semua bangun. Okey, Adam, cepat Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, semua baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina nikmataka wa shukuraina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, semua duduk. Okey, insya-Allah pada hari ini kita akan belajar subjek pendidikan Islam. Sebelum tu, Ustaz nak kamu semua cek tempat masing-masing. Pastikan tempat kamu bersih. Kalau ada sampah boleh kutip dan buang dalam tong sampah. Okey, ada sampah tak? Tak ada. Okey. Kalau tak ada, semua masing-masing boleh keluarkan buku teks pendidikan Islam. Okey, keluarkan buku teks masing-masing. Okey, sebelum kita nak mulakan pembelajaran kita pada hari ini, Ustaz ada satu soalan. Okey soalan Ustaz, apakah agama bagi nabi-nabi yang terdahulu dan juga umat yang terdahulu, yang masa zaman Nabi Adam, Nabi Nuh dan sampai Nabi Isa sebelum Nabi Muhammad? Apakah agama mereka? Islam. Yakin? Okey. Ada jawapan lain? Siapa ada jawapan lain? Bukan agama Islam. Diorang agama namanya agama Hanif. Ke semua nak kata semua agama Islam. Semua dah sepakat dah. Memang agama Nabi sebelum Nabi Muhammad semuanya agama Islam. Okey, semua setuju? Setuju. Okey. Tapi kenapa sekarang ini ada banyak agama? Agama Hindu, agama Buddha, Kristian, semuanya datang dari siapa sebenarnya agama itu? Manusia. Adakah dia datang daripada Nabi terdahulu? Kristian, Hindu, Buddha tu? Tak. Yakin? Tapi kenapa ada? Daripada siapa sebenarnya? Jawapannya, banyak-banyak agama ni semua adalah manusia-manusia yang telah lalai, yang lupa akan ajaran Islam yang sebenar. Pada zaman Nabi Adam, semua ataupun daripada keturunan Nabi Adam semua agama Islam. Bila Nabi Adam dah tak ada, umat manusia menjadi lalai. Kemudian muncullah banyak agama yang baru. Kemudian datang pula Nabi apa? Nabi Idris. Nabi Idris. Orang pun yang lalai tu ikut kembali ajaran Nabi Idris. Dan bila Nabi Idris dah tak ada, lalai balik. Begitulah sampailah zaman Nabi Muhammad. Pada asalnya satu agama sahaja di dunia ini, iaitu agama Islam. Tapi disebabkan manusia lalai, maka banyaknya ada agama-agama baru yang direka sendiri oleh manusia-manusia itu. Jadi hari ini kita nak belajar apa? Kita nak belajar taduknya Islam agama fitrah. Islam agama fitrah. Masing-masing boleh buka buku teks. Buka surat berapa? 70. Apa dia? 70. 70. Buka surat berapa? 70. 70. Okey, buka ke surat 70. Okey, seperti yang kamu nampak di hadapan, ada dua kertas mahjong. Kertas warna putih ni yang dicampal ni. Ini yang boleh kertas mahjong. Okey. Ustaz nak minta seorang pelajar lelaki sila bangun. Seorang. Ada dua orang lagi ni. Seorang je. Ustaz minta Ajam lah. Dah bangun dah? Okey. Ajam.
ni kamu baca yang tulisan mahjong yang atas ni, tajuk dia Islam agama fitrah. agama fitrah. Jangan dulu saya satu soalan. Apa yang kamu faham tentang perkataan fitrah? Fitrah. Agama yang asal dari Tak, perkataan fitrah dulu. Fitrah. Fitrah ni maksudnya naluri ataupun kembali kepada asal. Asal manusia dia nak perkara kebaikan ke perkara keburukan. Asalnya dari lahir ataupun kita masih budak-budak lagi, semua suka benda baik ke benda buruk? Apa? Baik ke buruk? baik. Baik. Contoh lain, fitrah manusia, naluri manusia nak berpasangan. Semua orang nak macam tu, fitrah je. Itu maksud fitrah. Okey, dulu dah. Ustaz nak minta seorang pelajar perempuan bacakan maksud Islam agama fitrah. Seorang pelajar perempuan. Zarina. Okey, apa maksud dia? Sesuatu dengan naluri fitrah beragama manusia yang ingin menyembah dan berdoa kepada Allah. Terima kasih. Bagus. Okey, dia sesuai. Bukan sesuatu, tapi sesuai. Sesuai dengan naluri fitrah beragama manusia yang ingin menyembah dan berdoa kepada Allah. Jadi seperti yang kita tahu tentang fitrah tadi, naluri ataupun sesuatu yang asal kejadian, jadi memang dah sesuai dengan manusia, iaitu agama Islam. Seorang manusia bila dia dalam kesusahan, dia akan buat apa? Berdoa. Kalau dia tengah tiba-tiba bawa kereta dia tak boleh jalan, berasap, pertama sekali dia buat apa? Berdoa. Kemudian semua manusia naluri dia ingin menyembah kepada pencipta dia. Semua manusia macam tu. Dia akan terlintas pada naluri dia nak dekat dengan pencipta dia. Itu dia naluri dia. Jadi Islam ni sesuailah dengan fitrah. Okey, soalan Ustaz. Kenapa manusia bila dia senang, dia kebanyakannya dia tak ingat pun kepada Allah. Tetapi bila dia susah, baru dia ingat kepada Allah, baru dia nak berdoa. Masa dia senang, dia tak berdoa. Tapi bila dia susah, baru nak berdoa. Siapa tahu? Sebab dia lupa diri. Lupa diri. Sebab manusia, asalnya manusia ni perkataan daripada nasia. Apa maksud nasia? Pelupa. Lupa. Jadi lupa apa? Bukan dia lupa macam 2 tambah 2 lupa lah 5 pun, tak kan? Maksudnya dia lupa akan asal kejadian dia. Dulu dia lahir, mak yang besarkan dia. Bila dia dah besar sikit, mak ayah hantar sekolah. Tapi bila dia dah berjaya, dia dah ada harta semua, mungkin dia terlupa pada mak dia, pada pencipta dia. Dia jadi sombong, lupa diri. Sebab tu manusia perlu sentiasa diingatkan. Diingatkan. Kita nak ingatkan manusia kepada apa? Kepada Allah, perintah Allah, arahan ataupun suruhan Nabi. Itu dia. Dia pergi kepada keperluan beragama. Cuba tengok dekat buku teks, keperluan beragama. Okey, warna hijau tu. Okey. Siapa nak baca? Ada tak siapa nak bacakan warna hijau tu, kotak ketika warna hijau? Okey, ustaz main random je. Okey, 1, 2, 3. Nama? Haida. Ha? Haida. Karida. Kaida. Haida. Silakan. Boleh baca kuat-kuat sikit.
seorang wakil lelaki. Ada? Mari ke depan baca. Baca ke depan, tengok kawan-kawan. Perempuan, tak? Warna hijau, baca perempuan. Okey. Pastikan kuat ya. Sampai ujung semua dengar. Okay, baca kuat-kuat. Keperluan beragama. Fitrah kejadian manusia mengakui keperluan beragama. Manusia yang mengatakan bahawa mereka tidak memerlukan agama sebenarnya menyalahkan fitrah dirinya. Bukti manusia memerlukan agama terletak pada diri manusia. Apabila manusia berada dalam kesusahan dan penderitaan, mereka pasti akan segera mencari Tuhan untuk memohon perlindungan dan bantuan. Selain itu, bukti sejarah juga menunjukkan bahawa rumah ibadah pasti didirikan dalam setiap kota. Dan jangan apa? Jangan dulu ada satu soalan. Dalam banyak-banyak agama apa yang penganut dia paling tinggi dekat dunia? Paling banyak sekarang ni. Agama Islam, Kristian, Hindu, Buddha. Agama mana penganut dia paling banyak? Buddha. Jawapannya adalah agama Islam. Sebab apa? Asalnya agama Islam ni daripada tanah apa? Tanah Arab, Jazirah Arab. Kemudian dia tersebar pergi kepada apa tu Nusantara. Nusantara tu kat mana? Dekat Malaysia, Indonesia, Singapura. Lepas tu dia tersebar lagi, tersebar. Sehinggalah pada sekarang ini satu dunia dah ada orang yang beragama Islam. Tak kisah di mana negara tu sekalipun mesti ada orang Islam. Hatta di negara barat, di negara orang kata orang putih, ada di England, apa lagi, Amerika Syarikat, apa lagi, apa? UK, UK, United Kingdom. Apa beza United Kingdom dengan England? Sama, England capital. Dalam capital ni. England negara, United Kingdom tu adalah negara-negara. Dia ada apa? Wales. Bukan Wales ke bawah tu, Wales. Lepas tu ada apa? Ireland. Saya tak sebut. IRELAND. Ireland. Ada lagi apa lagi? Ada Scotland. Ada apa nama tu? England, North Scotland, North Ireland. Ada banyak negara lah dalam tu. Macam. Okey, semua itu ada orang Islam. Sekarang dia tersebar. Orang-orang barat pun dia dah mengakui tentang Islam agama fitrah. Sebab bila diorang kaji balik, diorang rasa Islam ni sesuai dengan fitrah mereka. Banyak dah selebriti yang beragama Kristian, beragama lain pada agama Islam, dia tersedar, dia jumpa agama Islam. Contohnya adalah Cat Stevens. Nama dia Islam, Yusuf Islam. Kemudian nama peninju boxing Mike Tyson, Muhammad Ali. Itu dah memeluk agama Islam. Allah yarham Muhammad Ali. Lagi siapa lagi? Ada orang kata Michael Jackson dah peluk agama Islam. Itu ada yang kata ya, ada kata tak. Tapi kita ambil tengah-tengah lah. Nak percaya pun tak percaya pun tak. Tapi kita percaya yang agama Islam ni sudah tersebar luas. Okey, kemudian macam yang Ustaz tanya tadi, kenapa manusia bila dalam kesusahan baru ingat Tuhan? Sebabnya manusia lupa. Kemudian itu adalah fitrah seorang manusia. Dia akan cari balik. Sebab tu kalau Allah uji kita dengan kesakitan, dengan kehilangan, sebenarnya bukan Allah tak sayang kita, tapi Allah nak kita kembali balik pada dia. Macam tu.
asyik ingat pasangan awet saja. Bila putus baru ingat balik dekat Allah. Macam tu. Masa ada power asyik dah berpensel, berwhatsapp. Tapi bila dah tak ada, baru dah tersedar balik. Ustaz tak cakap kat kamu, Ustaz cakap dekat pelajar dekat Afrika sana. Mereka tadi tu buat. Kamu Ustaz saya tak pernah berkapa pun. Tak pernah bercinta. Semua nak belajar. Muka semua nak belajar. Semua target PT3 ni target nak A je. Nak 100%. Nak cemerlang, gemilang, terbilang dan terberak. Macam-macam dia target. Adam, PT3 target berapa A? Tahu? Semua target nak A je. Semua datang sekolah dia nak belajar. Dia tak nak bercinta. Kalau ada orang berkenal kat dia, ada orang minat kat dia, maaf, saya memang datang sekolah nak belajar. Bercinta saya tak nak. Datanglah muka macam Korea ke, Zuan Ripin ke, dia tak nak pun. Saya tak suka bercinta. Saya nak belajar. Saya sukakan buku teks. Hari-hari nak tengok buku teks. Wah, dia buka buku teks tu dia macam dia tengok apa tu tengok Korea apa tu. Wow. Sepenuh. Macam tu. Yang Ustaz cakap ni adalah pelajar-pelajar daripada sekolah menengah kebangsaan Zimbabwe ataupun Afrika tadi. Okey. Kita pergi pula kepada yang warna pink ya. Warna pink. Boleh baca ke pink? Okey, Muflis baca warna pink tu. Tapi Muflis main ke depan. Ke tengah sikit. Hari ni Muflis ada dalam video. Buat sikit ya. Tak dengar. Okey, buat lagi. Ada awes tu dia tak dengar. Ataupun buat sikit ya. Tak dengar. Bukan tak jelas. Ada Tuhan lain selain Allah. Allah dia seluruh makhluk dan takdir seluruh alam. Sesuatu yang lain selain Allah seperti semangat dan hidup. Semangat dan berbagai. Hanya rekaan manusia semata-mata. Mereka juga makhluk Allah seperti manusia. Pada sahabat kita Muflis. Allah Tuhan yang sebenar. Tak ada Tuhan lain dah. Kalau zaman dulu manusia ni dia suka buat berhala besar-besar, buat berhala, buat cantik-cantik, lepas tu dia sembah. Kenapa dia sembah? Sebab dia tak tahu mana satu Tuhan yang sebenar. Dia reka pula. Kalau ikut logik, kita ini telah diciptakan oleh Allah ataupun Tuhan. Macam mana pula kita nak sembah perkara ataupun benda yang kita sendiri buat? Mesti kita kena cari yang tak dicipta, yang tak ada, yang kita tak boleh nampak. Mestilah Allah. Takkan kita nak nampak ada benda besar, ada gajah, kita sembah gajah. Sebab gajah pun dicipta juga. Kalau tanya gajah, hari ni gajah nak hujan ke nak panas? Gajah tu pijak je kita, dia tak tahu pun. Tapi kita jumpa semut pula. Semut, hari ni hujan ke panas? Semut boleh jawab tak? Tak boleh. Kalau kita tanya bulan ataupun matahari, boleh jawab tak? Tak boleh. Sebab semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tanya, ya Allah, aku ini hamba-Mu, ya Allah, tolonglah hamba-Mu ini, Allah nak periksa. Allah tak boleh jawab macam tu. Tak boleh jawab kat kita. Tapi Allah akan dengar dan akan perkenankan doa kita. Kalau kita betul-betul ikhlas doa. Pernah tak kamu doa dengan ikhlas, dengan betul-betul bersungguh-sungguh, akhirnya dimakbulkan? Pernah tak? Ya Allah, dah lama dah saya tak bercuti dekat mana-mana. Lepas tu Allah perkenankan. Pernah tak? Ada tak siapa-siapa sini yang pernah? Tak pernah?
Kamu tak pernah berdoa ni. Kadang-kadang doa kita dimakbulkan, kadang-kadang tak dimakbulkan. Bukan tak dimakbulkan, ditangguhkan dulu. Kadang kita diberi apa yang kita perlu, bukan apa yang kita nak. Kita kembali pada pelajaran kita. Tengok, hanya Islam agama yang benar dan sesuai dengan fitrah. Buka buku teks, tengok buku teks. Tengok petikan warna oranye. Allah melarang berzina untuk menjaga nasab keturunan, tetapi membenarkan perkahwinan. Setiap manusia dia memang ada naluri nak berpasangan. Dia orang lelaki tengok orang perempuan, dia akan rasa macam kadang-kadang kalau dia ada syok lah, dia rasa suka lah. Ke lelaki tengok lelaki dia suka. Lelaki dengan perempuan dia ada magnet. Dia macam ada magnet. Kalau perempuan dengan perempuan Ustaz? Astagfirullah. Dia kawan cukup lah. Dia tak boleh nak will you marry me? Tidak boleh. Jadi dia ada naluri ini. Allah melarang untuk berzina sebabnya nak jaga nasab keturunan. Bayangkan kalau kita tak perlu kahwin, kita suka kat orang ni, kita buat je. Apa yang akan jadi kepada nasab keturunan tu? Akan musnahlah. Tanya anak tu, siapa ayah awak? Saya tak ada ayah. Ibu saya yang membesarkan saya. Jadi bin apa? Bin tak tahu. Sebab dia tak tahu ayah dia yang mana satu. Mak dia pun confused. Sebab tu kena ada perkahwinan, sebab nak jaga. Bila dah kahwin, confirm anak yang lahir daripada ibunya itu adalah anak daripada suami kepada ibunya, iaitu ayah dia lah, ayah kandung. Sebab itu terjaga nasab keturunan. Contohnya Muhammad Ali bin Abu bin Ahmad bin Sulaiman. Dia nasab ni, jaga keturunan. Kemudian yang kedua, Allah melarang riba untuk menghindarkan penindasan tetapi membenarkan pinjaman, gadaian dan jual beli. Riba contohnya macam kalau kita pinjam 200, kita kena bayar 2,000 lebih lagi. Itu adalah contoh riba. Kenapa Allah haramkan riba? Sebabnya takut ada penindasan. Bayangkan kalau kita terdesak, semua orang perlukan duit. Ada satu hari tu kita nak sambung belajar kat University of Internationality. Jadi universiti tu yurannya 30,000. Kita pun cakap kat mak ayah kita, tapi mak ayah kita tak ada duit. Mak ayah kita dipinjam kat Along sebab nak masukkan kita kat University of Internationality tadi. Tapi akhirnya dipendekkan cerita, hutang tu 30,000 tu ibu ayah kita tak mampu bayar. Hutang tu dah jadi naik jadi 130,000. Asalnya 30,000 je, tapi disebabkan tak boleh bayar, dia naik sampai 130,000. Akhirnya apa akan jadi kepada keluarga kita tu? Akan dikejar oleh Allah. Itu akan berlaku penindasan. Sebab itu Allah melarang riba dan Allah membenarkan pinjaman yang halal, yang tak ada kadar faedah yang teruk, tak ada bunga. Kalau PTPTN pinjam 41,000 kena bayar 40,000, 44,000. Itu ada apa? Dibenarkanlah PTPTN. PTPTN benar tak? Tak tahu Ustaz. Tapi tak. Kalau kita pinjam 41,000, kita kena bayar 41,000 juga. Itu yang Islam suruh. Itu yang Islam benarkan. Yang lebih tak boleh. Kemudian gadaian. Kalau kita ada harta benda, barang kemas, kita boleh pergi dekat kedai emas untuk kita gadaikan. Kemudian kita jual beli. Kalau tak ada duit, kita jual lah motor kita ke, apa lagi, jam kita ke, untuk dapatkan tu kita jual. Kemudian kita pergi pula pada dalil nakli Islam agama fitrah. Dalil nakli ni terdapat dua sumber. Apa dia? Daripada Al-Quran dan juga daripada hadis.
Okey, ustaz minta pada seorang pelajar perempuan lah untuk datang ke depan dan memperdengarkan bacaan Al-Quran. Siapa nak? Okey, ada boleh pilih salah seorang. Pilih je. Ni untuk belajar. Bukan pilih untuk berkahwin tak. Belajar. Tak mana siapa. Pilih. Yang ada rasa yang dia bagus lah. Suara dia kuat. Tunjukkan siapa lah. Mana-mana je lah. Tak pilih. Ustaz pilih. Okey. Yes. Ada pilih awak bukan Ustaz. Ustaz tak pilih. Jadi kalau awak rasa macam tak suka, marah Adam Okey. Datang ke depan, bacakan ayat Quran tu. Yang dekat dalam buku teks. Dia bawah. Ni. Okey, boleh baca. Baca kuat-kuat. Tak dengar. Tak dengar. Surah apa tu? Surah Al-Rum. Ayat apa? Okey. Kasih ya. Okey. Ayat tadi. Siapa nak bacakan maksud dia? Okey, sila datang ke depan. Tak payahlah datang ke depan. Okey, datang depan. Ada tengah. Okey, dah dengar ada. Bukan dah. Maka hendaklah Maka hendaklah dirimu. dirimu ke Hendaklah. arah Maka hadapkanlah. maka hadapkanlah dirimu ke arah agama yang jauh dari kesesatan. Turutlah terus agama Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu agama yang Allah menciptakan manusia dalam keadaan bersedia secara semula jadi untuk menerimanya. Tidaklah patut ada sebarang perubahan pada ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Itulah agama yang betul, lurus, tetapi kebaikan manusia tidak mengetahui. Terima kasih. Okey, itu dia. Jadi, murid-murid semua, tugasan kamu nanti bila dekat rumah cuti raya nanti boleh siapkan buku aktiviti tajuk Islam Agama Fitrah. Muka surat 26 sampai 29. Okey. Semua bangun. Okey, dah.